Alright, sekarang ini cerita. Kita bermula dengan adakah PAS Terengganu itu berjaya atau gagal? Okey, berbanding dengan PMX. Kita dengar dakwaan Samsuri dahulu. Dr. Sam, sebelum kita tutup episod yang sangat menarik pada hari ini, saya nak tanya soalan yang juga panas kepada seorang bekas pensyarah yang biasa untuk memberi markah kepada murid-murid mahasiswanya. Kalau Dr. Sam boleh bagi markah kepada kerajaan Madani sekarang, apakah markahnya? Wow. Dan kenapa? Kita bila bagi markah ni, kita, yalah, soalan essay ada cara pemarkahan yang berbeza. Soalan objektif straightforward. Pada soalan kepada Kajian Madani ni, kalau yalah, dia could be subjektif punya markah, ataupun kalau objektif tu straightforward lah. Pada saya fail. Pada saya fail. Okay. Straightforward, pada saya fail. Baik. So kita terus kepada adakah PAS Terengganu yang gagal ataupun adakah PMX yang gagal. Semalam saya dah bentangkan, dah ceritakan mengenai PMX tu sendiri, mengenai kerajaan Madani kita. Sekarang kita tengok pula PAS Terengganu. Apakah pencapaian PAS Terengganu yang boleh mereka banggakan? Okay? Pencapaian yang boleh mereka banggakan. Baik, untuk latar belakang terlebih dahulu, saya bawakan bahawa populasi rakyat di Terengganu adalah sebanyak 1.17 juta orang, 1.17 juta orang, di mana 97.6%-nya adalah Melayu dan 70% adalah etnik Melayu Terengganu. Balance-nya campur-campur, termasuk Melayu Kelantan, Melayu Pahang, tetapi 70% adalah Melayu Terengganu. Dan keluasan Terengganu adalah lebih kurang 13,035 km persegi. Tidaklah terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Dia mempunyai satu keluasan tanah yang agak orang kata apa, okey, sedang-sedang, mempunyai laut yang terbuka dan sebagainya. Baik. Now, ini adalah data-data mengenai Terengganu yang kita boleh nilai sendiri mengenai dan bertanyakan, adakah kerajaan Samsuri ini kerajaan yang berjaya, kerajaan PAS kerajaan yang berjaya, ataupun kerajaan PAS kerajaan yang gagal. Okay. Now kita tengok, dan tadi ada satu video dia orang gaduh dekat pasar penguatkuasa dekat Alostar, yang tu kat Alostar kan, gaduh kan pasal penguatkuasa pergi rampas sampai nak bertumbuk dan sebagainya. Okay, itu tak apalah. Alright. Now kita tengok GDP per kapita pada tahun 2022. GDP per kapita bagi negeri-negeri tersebut, kalau kita tengok, paling nombor satu adalah Kuala Lumpur, GDP per kapitanya 127,199. Tetapi kalau kita tengok, paling bawah adalah Kelantan. Di atas Kelantan Perlis, di atas Perlis Kedah, di atas Kedah Sabah, di atas Sabah Terengganu. Jadi daripada sini kita dapat lihat bahawa Terengganu di atas sikit daripada Sabah, dan secara keseluruhannya kalau kita tengok bahawa dia di bawah negeri-negeri yang tidak ada minyak. Okay? Kita dapat lihat kat sini bahawa negeri-negeri lain ni ada minyak. Negeri Terengganu ada minyak, Sabah ada minyak. Kita tolak Sabah lah, kita tengok Terengganu. Kita bukan bahas tentang Sabah, kita bahas tentang Terengganu. Perak tak ada minyak, Johor tak ada minyak, Pahang tak ada minyak, Negeri Sembilan tak ada minyak, Melaka tak ada minyak, Selangor tak ada minyak, Penang tak ada minyak. Semua negeri ini berada di atas Terengganu. Dalam keadaan tak ada minyak, Perak, Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka pun lagi tinggi tuan-tuan daripada Terengganu. Melaka ni dia punya apa orang kata, lokasi dia punya, what do you call that, space dia pun tak besar, ruangan dia tak besar, dia punya negeri pun tak besar, dan dalam masa yang sama kalau kita tengok daripada jumlah penduduk dia pun tak ramai. Terengganu kalau kita tengok tadi 1.17 juta orang. Even Melaka pun lagi tinggi, lagi tinggi daripada Terengganu. Baik. Now, jumlah bajet, sebelum kita pergi ke situ, saya nak Google something.
Okey. Yang tu tadi adalah GDP per kapita. Yang saya nak share ni adalah GDP secara keseluruhan pada tahun 2022. Okey. Di bawahnya adalah Perlis, Labuan, Kelantan, Terengganu. Melaka atas daripada Terengganu, tetapi still atas daripada Terengganu. Dan jumlah dia kalau kita tengok 50 million, kalau kita tengok 50 juta, 50 billion, million berbanding dengan Terengganu 38. Kedah atas sikit daripada Terengganu. Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Pulau Pinang lebih atas daripada situ berbanding daripada GDP. Yang tadi tu GDP per kapita. So GDP per kapita still rendah, Melaka lagi tinggi, GDP pun Terengganu lagi bawah daripada Melaka. Kalau kita nak compare lah. Kalau kita nak compare di antara Melaka. Jadi daripada situ kita boleh nampak secara statistiknya bahawa Terengganu tu sendiri daripada segi pendapatan GDP dan GDP per kapita dia sangat rendah sebenarnya. Why? Okay, kita tengok. Ini adalah bajet yang dibentangkan untuk 2024 pada tahun lepas. Dibentangkan untuk tahun 2024. Bajet bernilai 1.86 bilion dengan defisit 131 juta. Ini lebih kurang dalam 27% daripada jumlah pendapatan, jumlah bajet defisit ini. Daripada jumlah ini, perbelanjaan mengurus, 17%. Perbelanjaan mengurus 84.77 juta, perbelanjaan tanggungan. 1.775 bilion perbelanjaan bekalan, dia terdiri daripada 278 juta gaji, emolument, 251 juta perkhidmatan bekalan, 23 juta aset, 1.22 bilion, pemberian dan kenaan bayaran tetap, 1 juta perbelanjaan lain. Sementara itu, perbelanjaan pembangunan pula 425.1 juta untuk sektor sosial, 44 juta pentadbiran, 30 juta sektor ekonomi. Hanya 30 juta saja untuk negeri Terengganu ni diletakkan dalam sektor ekonomi. 425 juta untuk sektor sosial. Maksudnya daripada segi pembangunan, mereka berharap almost 100% kepada pembangunan yang bajet yang diberikan oleh federal. Baik. Now, hasil negeri 2024 jangkaannya, daripada itu hasil cukai 80.06, hasil bukan cukai 169.1 juta, bukan bilion, juta silap. Terimaan bukan hasil termasuk dana khas kerajaan persekutuan 1.6 bilion. Okay, 1.6 bilion. Hasil cukai hanya lebih kurang 200 juta sahaja. Nah, kalau kita nak compare berdasarkan carta ini, tuan-tuan. Saya dah siapkan carta lagi. Ini adalah bajet negeri Terengganu, sebelah kiri ni, hijau ni semua. Yang belah kanan ni adalah bajet negeri Selangor. Ini negeri Terengganu, yang ni adalah negeri Selangor. Now, bajet negeri Terengganu 1.86 bilion. Selangor 2.53 bilion. Tak pelik lah. Selangor ada 6 juta penduduk, lebih kurang 5 juta penduduk. Sedangkan Terengganu hanya ada 1 juta penduduk. Jadi bajet Selangor lagi besar, itu bukan satu isu. Now, yang isunya adalah kita tengok dekat sini. Alright. Jumlah ataupun hasil pendapatan. Hasil pendapatan bagi negeri Terengganu dijangkakan pada tahun 2024 hanyalah 249 juta ringgit. Berbanding dengan Selangor sebanyak 2.2 bilion ringgit. Berbanding Terengganu sebanyak 2.2 bilion ringgit. Sedangkan Terengganu hanya mencatat 249 juta, Selangor 2.2 bilion ringgit, tuan-tuan. Alais, Selangor tu negeri yang maju, tapi tak ada minyak. Okeylah, kita kata Selangor ni maju, mungkin dia ada port, dia ada benda macam tu semua. Dia dekat dengan Kuala Lumpur, mungkin dia maju. Kita ambil Pulau Pinang, tuan-tuan. So, saya compare dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang, kalau kita tengok, mempunyai penduduk lebih kurang hanya 200,000. Penduduk Pulau Pinang hanya 200,000. Sebab itu bajet dia tak pelik 1.422 bilion saja. Sedangkan Selangor, Terengganu 1.86 bilion. Tak pelik lah. Sebab penduduk di Pulau Pinang ni tak banyak. Tak ramai. 200,000 orang sahaja. Tapi kalau kita tengok dekat sini, pendapatan hasil dia, kita compare hasil di antara Pulau Pinang dan juga kita compare hasil dengan Terengganu. Pulau Pinang menjangkakan catatan pendapatan sebanyak 533.08 juta pada tahun 2024 berbanding Terengganu 249 juta sahaja. Soalan kita kenapa?
Sedangkan tuan-tuan tengok belah kanan ni, yang warna hijau ni, 1.61 bilion adalah pendapatan daripada petroleum. Kan saya dah tunjuk dekat sini bahawa daripada sini pemberian dan perbelanjaan Terengganu defisit, hasil cukai, dana khas kerajaan persekutuan, hasil petroleum sebanyak 1.61 bilion. Dan jumlah ini diterima setiap tahun. Bukan jumlah 1 bilion dah. Ada yang 800 juta, ada 900 juta, tengok pendapatan. Tetapi lebih kurang dalam lingkungan itu. Setiap tahun diterima, tuan-tuan. Soalan dia, kalau setiap tahun diterima, kenapa pendapatan hanya 249 juta? Even negeri kecil seperti Pulau Pinang pun ada pendapatan 533 juta. Double daripada apa yang Terengganu dapat. Walaupun Terengganu ada pendapatan khas daripada petroleum 1.6 bilion ringgit. Saya kata ini terpulang. Ini sebab pentadbiran. Kaedah pentadbiran. Apa yang ada di Pulau Pinang, tuan-tuan? Pulau je dan ada sedikit tanah dekat seberang. Apa yang dia orang ada? Dia ada port, itu je lah. Minyak tak ada. Nak buat tanaman, tak berapa nak banyak sangat tanaman. Hasil apa? Salah satu hasil dia adalah di samping cukai, pendapatan daripada pelancongan. Ya, Terengganu pun ada pendapatan daripada pelancongan. Pulau Pinang, top 100 places that you should visit before you die. Pulau Pinang. Sedangkan Terengganu ni ada laut yang cantik. Kalau nak compare laut dan pulau, Terengganu ada laut yang cantik. Tuan-tuan pernah dengar Pulau Rawa tak? Pulau Rawa ni di antara sempadan di antara Johor dan juga Terengganu. Di samping kita ada Redang, dia ada Kapas, kemudian dia ada Tasik Kenyir, dia ada orang kata sumber pelancongan yang sangat menarik. Tuan-tuan, kalau saya ada 1.6 bilion ini, so Terengganu tu saya boleh jadikan negeri yang sangat maju. Kan? Penduduk dia pun 1.6 juta, 1.1 juta, 1.2 juta lah. Penduduk ramai, dengan dekat dengan laut, kecantikan flora dan fauna, duit dah ada 1.6 bilion. Apa lagi yang orang kata tak cukup dengan Terengganu ni? Yang tak cukupnya adalah kebolehan pemerintahan, tuan-tuan. Just nak compare sekali lagi Perbelanjaan mengurus bagi Terengganu adalah 84.77 juta dan 1.775 bilion bagi bekalan. Dan daripada jumlah ini, pecahan ini 278.3 juta untuk emolument gaji. Okey, kita tengok tadi pendapatan dia, seluruh pendapatan Terengganu 249 juta seluruh. Bayar gaji sahaja 278 juta, tuan-tuan. 278 juta bayar gaji saja. Jadi kalau kita compare, daripada sini, kalau hasil dia 249 juta, emolumen 278 juta, dia ada defisit 29 juta. Sebab itulah kawan saya kata, itu bayar gaji pun kerajaan negeri tak mampu. Daripada hasil tu dia tak mampu. Tak mampu nak bayar, daripada hasil tak cukup nak bayar gaji. Kita tak cerita perbelanjaan lain lagi. Dia ada perkhidmatan bekalan, dia ada aset, dia ada pemberian dan bayaran tetap. Itu tak termasuk, tak kira. Itu dia ambil daripada mana, tuan-tuan? Dia ambil daripada duit petroleum. Sebab itu kenapa dia orang ni beria-ia sangat minta duit petroleum ni. Tengok ni, tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun macam ni. Kemudian kita tengok pula, baik, kalau macam tu sebenarnya okey je, tak ada masalah. Baik, kita tengok apa rakyat Terengganu sekarang sedang hadapi. Apa rakyat Terengganu sekarang sedang hadapi? Pelanggan kurang tetapi sewa kedai pula naik. Ini tahun 2023 September. Kenaikan sewa kedai di Pasar Baru Wakaf Tapai di sini mencecah 30 hingga 100 sebulan, menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan 20 peniaga yang mencari rezeki di lokasi berkenaan. Kompaun pakai MBKT naik 100% mulai esok. Ini November 2023. Majlis Pembenaran Terengganu menaikkan kadar kompaun kesalahan meletak kereta 100%. Kenaikan lagi.
Tarikh baru air Terengganu naik 16 sen. Ini pada Januari 2024. Sebab apa? Duit tak cukup, tuan-tuan. Terengganu pertimbang kembali kutip cukai pintu bersasar November 2023. Kerajaan Terengganu sedang mempertimbangkan cadangan kembali melaksanakan kutipan cukai pintu kediaman secara bersasar bagi mengatasi masalah kekurangan hasil yang agak besar sejak 5 tahun. 5 tahun ini hasil memang sangat rendah. Dan diakui sendiri oleh Dewan Undangan Negeri Terengganu.